Farah, kau boleh start? Sekejap suara aku serak. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam podcast Kotak Suara. Ya, kejap je kita dah masuk bulan Disember. Cepat betul kan masa berjalan? Tapi anda semua kena ingat tahu kita ni masih belum menang. Sentiasa amalkan SOP dengan baik. Sama-sama kita lawan COVID-19, okey? Lawan sampai menang. Okey Mira, topik kita pada minggu ni menarik sikit dan lain daripada topik yang biasa yang kita buat, iaitu kanser. Selalunya kita dalam podcast ni kita sembang pasal kerjaya, pasal aktiviti harian, tapi minggu ni kita nak buat yang lain sikit. Kita borak pasal kesihatan. Betul, sebab kami memang suka buat kejutan untuk para pendengar podcast di luar sana. So, Mira tak nak buang masa. Jom kita berkenalan dengan tetamu minggu ni. Hai, saya Hafizatul Hanis. Okey Hanis, sila kenalkan diri anda. Okey, nama saya Hafizatul Hanis binti Abdul Razak. Tahun ni 2020, saya berumur 25 tahun. Baru saja berkahwin dan baru saja ada seorang anak perempuan. Baru saja ada anak perempuan. Alhamdulillah dah kahwin. Okey, hari ni kita nak cakap pasal kanser. Tapi sebelum kita tanya Anis dengan lebih lanjut, mungkin para pendengar kat luar sana ada tahu kanser tu apa. Ada juga yang tak tahu. Tapi ini apa yang aku baca lah Farah. Aku pun tak adalah pandai sangat bab-bab kesihatan ni. Apa, antara kita tak ada yang jadi doktor dekat sini, so samalah kita. Okey, kanser ni merupakan sekumpulan penyakit yang berlaku apabila sel menjadi tidak normal dan membahagi secara tidak terkawal dan terancang. Kira macam kat dalam tubuh badan kita ni memang terdiri daripada pelbagai jenis-jenis sel lah. So biasanya sel membahagi dengan cara yang teratur untuk menghasilkan lebih banyak sel bila perlu. So proses ni dia buat badan kita lebih sihat, tapi disebabkan berlakunya macam yang cakap tadi, sel menjadi tak normal tu yang menyebabkan kanser. Okey, cakap pasal kanser ni, Hanis boleh tak Mira tanya bila Hanis mula didiagnosis dengan kanser? Boleh tak cerita sedikit tentang kanser yang awak pernah alami? Okey, kanser ni bermula pada tahun 2013. Masa tu saya berumur 18 tahun. Baru je lepas habis SPM, baru je nak enter university life. Tapi habislah satu sem. Masa tu saya ambil asasi undang-undang dekat UiTM Merbuk. Lepas satu sem tu, masa cuti sem tu saya sakit. Saya sakit dia macam, dia punya simptom bloated. Perut tu bloated and kes saya masa tu bloated sepanjang 2 minggu. Tapi macam on off pergi hospital. Tapi diorang tak dapat detect benda tu macam worse. Tapi diorang just detect benda tu gastric. Sampailah 2 minggu dia macam sangat teruk malam tu. Dia sangat bloated sampai tolak semua organ-organ badan. Lepas tu malam tu masuk emergency dan operate. Malam tu terus operate? Yes, emergency operate. Sebab masa tu memang macam dah sangat teruk. Macam dah nyawa-nyawa ikan dah. Boleh tak Amira tahu Hanis pernah hidap kanser apa ya? Okey, saya menghidap kanser ovary. Masa diagnose, masa lepas operate tu, kanser ovary. Tapi malangnya, sebab dah terlalu teruk, ovary tu dah pecah malam tu. Jadi yang kanser sel dalam ovary tu dah merebak ke organ lain. Jadi bila Hanis dapat tahu yang Hanis dah ada kanser apa semua ni kan, apa yang terjadi dengan pengajian Hanis dekat asasi undang-undang UiTM tu? Cuti SEM kan dalam sebulan lebih 2 bulan kan. Jadi ada masa lah untuk pergi untuk operate, lepas tu cure daripada luka operation tu. Luka operation tu dekat perut sangat panjang, lebih kurang 10 inci potong. Buang sebelah ovary belah kiri. Jadi bila bangun-bangun tu memang saya bangun tu saya tanya doktor, saya dah tak ada ovary sebelah. Lepas tu doktor kata, lepas tu benda first saya tanya doktor, saya boleh pregnant ke? Alhamdulillah boleh, you ada sebelah lagi ovary. So insyaAllah boleh lagi pregnant, dia kata macam tu. Jadi lah masa tu dah cuti SEM. Lepas tu doktor pula diagnose memang benda yang pecah tu adalah kanser. Terus doktor suruh masuk kemoterapi. So saya buat surat bagi pada UiTM saya nak cuti 1 SEM. Tapi masa sebelum yang awak tahu awak kanser ni, just simptom dia tak terlampau ketara lah ya?
Tak ada pun. Saya punya period regular semua okey je. Tak ada apa-apa. Sampailah 2 minggu bloated tu. Tu je. Yelah, benda nak jadi kan kita pun tak tahu. Okay. Bila awak dapat tahu awak ada kanser, apa reaksi awak dan keluarga awak bila dapat tahu awak ada kanser? Sebab lepas operate, duduk hospital seminggu. Lepas tu duduk rumah macam pantang, jaga luka tu apa semua. Sampai dah cure macam 2 minggu macam tu baru datang hospital balik. Sebab diorang nak bagi keputusan biopsi. Lepas operate tu kan ambil sel yang pecah tu. Diorang nak check cancer atau tak. Bila kami pergi balik hospital untuk tahu keputusan tu, dan doktor bagi tahu itu memang sel kanser. So masa tu macam kalau korang selalu tengok macam scene-scene drama dekat TV kan, bila doktor announce, dia sebiji macam tu lah. Tapi doktor tu dia akan kawal emosi kita lah. Dia akan bagi tahu macam there's nothing wrong, akan ada cure. Dia akan cakap macam tu, proceed je chemo apa semua, semua akan boleh baik macam biasa. Jadi macam tu lah. Tapi emosi macam tu kita masih lah terkejut. Umur 18 tahun masa tu tak adalah matang pun, tapi boleh kawal emosi. Tak adalah menangis, meraung-raung ke. And macam situasi saya masa tu, saya tak nangis sebab parents saya nangis senyap-senyap je macam tu. Tapi parents saya sebab parents saya memang sangat terkejut, tapi diorang pun macam tak menangis, tapi semua macam mendiamkan diri. Tapi ibu saya tahulah dalam bilik dia menangis apa semua. Tapi untuk saya bagi tahu diorang, just keep positive. Doktor kata suruh buat rawatan, kita continue rawatan. Tak apalah, cuti satu SEM. And I tell myself that it will be just one SEM. So, satu SEM tu saya kena memang habiskan rawatan sebab saya tak nak delay study lama-lama. So, just masa tu kena keep positive je lah. Yelah, sometimes mungkin masyarakat kat luar sana ataupun contohlah kalau benda tu jadi kat Mira pun, of course lah Mira pun akan rasa sedih. So situasi Hanis pun kat situ kita faham lah. Hanis ambil masa berapa lama untuk nak semangat balik? Macam tu. Lebih kurang seminggu jugalah. Seminggu tu menangis lah. Tapi menangis macam family kita orang macam affection, macam nak nangis di depan tu tak ada sangat tau. Jadi kita orang banyak pendam, nangis sendiri. Tak tunjuk nangis depan parents. Parents pun tak tunjuk. Macam masing-masing just tunjuk kuat je. Tapi it's good jugalah. Sebab kita rasa kita kena cure diri kita cepat-cepat supaya kita boleh move to next stage, iaitu treatment. Okay, Mira suka part tu. Sebab contoh macam Mira kan. Mira ni sangat penakut tentang hospital, semua treatment semua. So macam mana Hanis? Macam okay aku kena pergi buat treatment. Mungkin ada orang kat luar sana okay macam Hanis punya sebahagian kali ni yang pernah alami kanser. Okay, contohlah simple orang yang tak nak pergi hospital. Apa Hanis nasihat kat diorang? Sebab okay, macam tak boleh buat apa pun. Kalau sakit mesti kena ubat. Kalau tak, macam kita ambil daripada perspektif Islam, kalau kita sakit, kita kena berikhtiar untuk mencari rawatan. Sebab kalau kita biar je sakit, itu dah kira berdosa. Jadi, kita nak buat apa lagi? Kita kena teruskan rawatan je. And hospital tu invention untuk membantu orang yang sakit. So, kita kena pergi juga. Tadi pasal Hanis, okay macam mana orang sekeliling support Hanis dari segi emosi sepanjang Hanis buat treatment tu sampailah Hanis sekarang bebas daripada kanser? Okay, untuk pengetahuan, rawatan kemoterapi tu sangat sakit. Sebab bila bila dia cucuk je drug kemo tu dekat saluran badan kita, dia macam cucuk granula tu je, tapi dia masukkan ubat terkawal. Kemoterapi tu bertindak untuk menghapuskan sel-sel yang terlebih, yang abnormal yang berlaku tu, cell division yang abnormal. Tapi dalam dia menghapuskan sel-sel yang tidak baik tu, dia hapuskan juga sel-sel yang baik. Sebab dia sama rata, dia pukul sama rata kan. Jadi sebab tu, proses tu menyakitkan badan kita. Masa first cycle chemo, sangat sakit. Macam rasa morning sickness orang mengandung tu, tapi 24 jam. Ush, okay. Gila, 24 jam aku sakit kepala sikit pun dah tak boleh lah. Tahu tak apa, mesti Anis rasa macam tak boleh bangun kan, baring kan. Lepas tu bila drug chemo tu masuk sistem badan kita, badan terus rasa jadi panas membahang, rasa macam ada api yang lalu tau. Masa tu sangat sakit lah.
to be honest, masa first cycle memang motivation tu sangat drop sampai cakap dengan parents saya macam tak nak continue chemo. Tak apalah, biarlah mati perlahan-lahan. Sampai ada that thought tau. Tapi diorang kata, tapi tak boleh, kena continue sebab doktor schedule kan untuk kemoterapi ada 4 cycle. Itu baru first cycle. First cycle tu rasa macam tak nak continue. Rasa macam tak apalah mati awal lah macam tu. Tapi bila dah makin lama macam bila first cycle tu balik rumah duduk hospital dalam 2-3 minggu. Lepas tu balik rumah rehat untuk curekan yang first cycle tu baru move to next cycle. So sepanjang tu memang sakit. Duduk kat rumah sakit je kan. Tapi bila dah makin sihat tu, bila drug tu makin dah keluar daripada badan, barulah macam badan dah ready untuk next cycle. So it's process lah. Kena sabar proses tu. Ada tak macam orang, contohlah masa tu Anis pun muda lagi. Jadi ada tak kawan-kawan Anis yang bila dapat tahu kan macam tak nak kawan dengan Anis? Ada tak? Oh tak. Semua positif masa tu. Semua nak. And sebenarnya diorang yang positif. Diorang yang tengok. Diorang yang nak tanya khabar apa semua. Tapi Anis yang Jauhkan diri. yang jauhkan diri. Ada yang kawan datang rumah. Sebab masa tu dah start botak tau. Okay. Rambut dah jatuh. Dah memang botak. Lepas tu ada kawan datang, 2 orang datang rumah nak tengok apa semua kan. Anis yang cakap kat dia, tak nak jumpa. Masa tu lah. Lepas tu makin lama dah, bila masuk hospital, selalu jumpa nurse, student doktor, selalu jumpa orang semua kan. Sembang-sembang. Rasa benda tu lama-lama dah jadi positif. Lepas tu masa tu baru nak kawan datang tengok. Dan perkara bagus pasal Hanis ni sebab kan aku dah kenal Hanis ni dah lama kan. Aku ingat lagi Hanis, kau dulu pernah buat kan Instagram masa awal-awal tu dan kau selalu post pasal kanser. So dia macam, tapi bila kau post tu dan bila kau post pasal gambar kau yang ada kanser, kau punya caption tu macam sangatlah positif. Dan secara tak langsung kau macam create awareness lah dekat orang-orang yang dekat luar sana. Like macam, okay, kalau korang menghadapi situasi yang sama, don't give up. Like macam benda ni memang akan sucks, tapi dia akan berlalu juga. And at the end of the day, kau happy. So that's one good thing lah sebenarnya. At the end of the day, kau stay positif. Walaupun mula-mula kau down, kau low self-esteem. So kau tahu macam mana nak bangkit semula lah. So that's one thing yang bagus lah pasal Hanis ni sebenarnya. Masa tu pun banyak follower masuk sebab diorang nak tahu macam mana kehidupan orang yang selalu kena pergi kemo kan. Yelah. Dan masa tu pun sebab muda lagi. Tapi memang try lah untuk post benda-benda tu positif. Sebab dia bukan macam kita nak pura-pura positif supaya orang tengok kita kuat. Tapi sebenarnya bila kita post benda positif tu, sebenarnya kita drag diri kita juga untuk jadi positif. Alhamdulillah lah Hanis tak adalah dikelilingi orang yang macam jauhkan diri daripada Hanis. Ada orang macam kau kanser. Maksudnya kan ada orang setengah dia alami tau. Bila ada sakit sikit mesti macam orang tak nak dekat dengan dia. So macam Alhamdulillah Hanis tak pernah rasa benda tu. Tapi kawan Mira pernah rasa benda tu. Dia bukan kawan lah, maksudnya mak dia. Mak dia idap sakit kanser payudara sekarang, arwah mak dia. So ini dia cerita dengan Mira. Dia cakap kan orang sekeliling, jiran-jiran semua macam ada jiran yang okey yang datang melawat, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang macam ada kanser, macam diorang jauhkan diri tau. Macam maksudnya ada orang ingat kanser ni macam berjangkit. Yes, mungkin dulu kurang pendedahan lah. Ada orang macam tak tahu kan kanser ni sebenarnya tak adalah berjangkit dengan cara macam tu. Tapi kesianlah orang yang dalam situasi kita dah sedih nak bangkit untuk teruskan hidup. Lepas tu dikelilingi orang yang macam tu. So macam mungkin ada pendengar podcast kat luar sana, mungkin parents dia ke, ahli keluarga dia ke, ataupun saudara mara dia ke yang alami. Kita pun tak tahu kan. Contoh macam kalau kita pun mungkin kita akan down. Macam Hanis, Alhamdulillah Hanis dikelilingi orang yang positif, support Hanis. Hanis down pun tak lama, Hanis kuat bangunkan diri. So maksudnya bahagian orang tak sama lah. Betul-betul. Dan dulu aku ingat masa zaman belajar dengan Hanis dulu, dia kiranya masuk entirely new batch kan Hanis? Kiranya dia senior aku lah. Kau senior aku kan Hanis? Kiranya kan? Yes. Senior 1 sem. Tapi dia pandai bawa diri.
And then dia macam ramah, tegur orang semua. Hey, apa? Hai Farah. Buat apa tu? Macam, lepas tu macam boleh pergi travel apa semua sekali. So dia macam, bila aku dapat tahu yang dia pernah kena cancer like macam 6 months before, and then dia baru sembuh pada cancer, aku macam, positifnya dia ni. Macam mana dia boleh jadi kuat dalam tempoh masa yang singkat macam tu. So bagus. Sebab aku macam ingat sebab dia macam sangat memorable. Macam dah lah masuk batch baru tapi dia pandai bawa diri, and dia yang tegur orang. Lepas tu dengan pengalaman hidup dia yang macam baru baik daripada penyakit kanser yang sangat menyakitkan tu, so it's like macam benda yang sangat mengagumkan lah. Dan dia kuat lah point dia. Okay Hanis, jadi apa perubahan dalam hidup Hanis selepas fasa kanser tu berakhir? Macam mana Hanis menjalani kehidupan selepas tu? Macam tiba-tiba ada realization nak buat benda baru ke? Tiba-tiba nak live life to the fullest ke? Macam mana? Okay, to be honest, lepas cure je daripada tu, lepas kan ada satu sem lagi nak habiskan asasi law tu. Benda first yang Hans fikir adalah untuk stop law. sebab nak jadi wartawan masa tu. Wow. Yeah. Oh, Ingat. yes. Cakap pasal wartawan ni, Anis dah berkahwin kan? Anis ada video pernah viral kan dulu sebab tengoklah Anis punya suara cara bercakap pun macam mana. Tapi lepas tu Anis decide, rasa menyesal tak stop law masa tu? Maksudnya ubah bidang. Oh, tak langsung sebab rasanya ambil decision tu sebab rasa lepas kita dah cure, kita rasa macam reborn tau. Lepas tu rasa macam nak start fresh. Jadi macam bila tukar bidang tu daripada law ke journalism, rasa macam fresh, macam start yang baru. So rasa macam tak menyesal lah. Memang tak menyesal pun. Actually masuk first sem masscom pun sebab yang nak masuk law tu lepas je kan. Lepas tu muat tu lepas apa semua kan. Tapi adalah lecturer dekat masscom tu kata, kenapa awak tak masuk tu? Awak nak tak saya tolong masukkan balik awak dekat law kan? Saya tak nak. Saya memang nak jadi wartawan. Saya cakap macam tu kat dia. Sebab memang niat saya daripada dalam hospital lagi saya nak tukar. Okay. Faham. Bila Hanis dah tukar journalism tu, apa yang Hanis rasa? Like macam lagi happy ke macam mana? Sebab belajar kan macam-macam kita boleh dapat. Cuma bidang tu lain. Memang lain pun journalism dengan law. Dua-dua menarik. Tapi sebab kita dah belajar dulu, asasi pun ambil law. Lepas tu ada juga ilmu-ilmu tu yang dibawa ke journalism. Sebab dalam dunia kewartawanan pun akan ada court journalist. Memang dia akan cover story-story court apa semua. Benda-benda yang belajar yang masa asasi tu ada juga diguna pakai masa ambil journalism. So sebenarnya dia macam related juga tau. Macam kalau kita selalu tengok drama Korea pun, watak jurnalis tu memang berkait rapat dengan lawyer kan. Macam kes-kes polis. Jadi rasanya macam menarik. Dua-dua ilmu tu menarik. Cuma saya pilih bidang kewartawanan sebab rasa untuk menyampaikan tu lebih besar daripada untuk menjadi lawyer kot. Mungkin macam tu. Faham. Mungkin juga, contohlah, kita balik kepada masa silam. Mungkin juga kalau Anis tak hidap penyakit kanser tu, mungkin Anis tak tukar bidang. Kita tak tahu. Mungkin kau stay dengan aku sampai akhir lah Hanis. Mungkin baru lepas chambering sekarang ni kan. Lepas tu longkang online. Sedih. So perubahan besar jugalah dalam hidup Hanis. Sebab Hanis orang cakap Hanis tukar kerjaya. Lepas tu apa lagi Hanis? Apa lagi yang berubah dalam hidup awak? Okay, sebab kan saya menghidap kanser ovary dan dah buang sebelah ovary. Kerisauan pertama dan utama selepas sakit tu selesai, dah pulih, adalah siapa nak kahwin dengan perempuan yang ada ovary satu. Sebab confirm lah semua perempuan bila dah kahwin nak anak. Tapi
Sebab kan kita pernah ada history tu sakit udahlah dekat ovary kan. Macam ovary tu lah reproductive system perempuan. Kalau tak ada telur macam mana nak ada baby kan. Jadi itulah selalu kalau pergi jumpa doktor pun doktor cakap akan tanya soalan tu kat doktor. Doktor, okey ke saya ni? Saya sihat ke? Ovary saya okey ke? Boleh ke saya kahwin? Boleh ke saya ada baby? Lepas tu Alhamdulillah lah lepas sihat tu regular je, period regular. So time to time doktor diagnose apa kata, doktor kata ovary sihat. Alhamdulillah sihat. Tapi worry about this, maybe you should kahwin awal, you ada anak awal. So that bila you dah ada anak, you dah tak fikir benda-benda yang merisaukan awak. Doktor suggest macam tu lah. Tu lah kadang-kadang sebab risau tu yang boleh jadi penyakit lain pula tu. Kemurungan ke apa. Yelah sebab macam kita tak tahu sebab kita ada satu ovary je. Jadi macam anything can happen. Macam what if kalau tak kahwin lagi, tiba-tiba next year sakit lagi. Macam benda tu datang balik. Lepas tu kena remove all ovary and semua reproductive system tu semua kena buang. Macam orang selalu sakit kan diorang buang je terus semua kan. Macam takut situation tu happen and tak sempat kahwin dan tak sempat ada anak lagi. So macam benda tu macam ada orang maybe benda tu dia tak concern. Tapi macam saya rasa saya kena fikir benda tu. Jadi merisaukan lah benda tu. Jangan risau Hanis. Aku ni yang tak pernah ada kanser pun aku macam nak kahwin awal. Semua. Engkau tu kalau bab cinta memang suka. Gatal. Apa orang kata gelenyah. Gelenyah awak kata orang Kelantan kan. Okey Hanis. Jadi apa reaksi suami Hanis bila dia dapat tahu pasal cerita ni? Hanis ada cerita tak kat dia sebelum kahwin? Ada. Lepas 2 bulan kenal kot. Sebab tak nak berahsia. Sebab rasa kalau makin lama simpan benda tu, takut dia macam rasa tertipu. Pada awal kenal-kenal tu pun memang dah cakap kat dia. Macam, I ada history cancer, ovary cancer. I ada satu ovary je. Lepas tu, Alhamdulillah ditemukan dengan orang yang betul. Memang he is the one. Terus reaksi dia macam dia sedih lah. Dia macam sedih sebab dia kesian what happened to me. Tapi dia kata macam solutionnya dia kata jom kahwin awal. So sweet. Macam tu lah. Alhamdulillah ditemukan dengan orang yang betul dengan kadar yang cepat macam tu. So Hanis kahwin awal kan pada usia 23 tahun 23. Video Hanis pun masa tu tak silap Mira viral dekat media sosial sebab Hanis punya intonation kewartawanan kan macam sedap. Suaranya lunak. Tengoklah Hanis cakap pun sedap. So itulah antara perkara yang buat Hanis ambil keputusan untuk kahwin awal. Satu sebab Hanis risau sangat. Betul-betul. Kalau kau risau sebab apa? Risau sebab takut orang mengata aku. Mengata sebab belum kahwin lagi. Yang tu je lah main concern aku. Kalau nak bandingkan masalah aku dengan Hanis tu macam langit dengan bumi lah. Tiba-tiba rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi dalam dunia ni. So sekarang masa Hanis dah kahwin tu, Hanis Alhamdulillah maksudnya senang dapat anak ke ataupun memang doktor cakap awak pun susah nak dapat anak? Still lagi cakap macam tu. Doktor tak cakap apa-apa sebab dia tak tahu. Sebab dia tak tahulah dia punya peratus tu. Tapi yang dia boleh cakap ovary awak sihat. Macam ada je perempuan lain yang ovary sihat walaupun dia ada 2 ovary tapi dia masih juga tak boleh conceive anak kan. Ikut rezeki masing-masing lah dia kata time tu. Tapi dia kata for sure I can see walaupun you ada 1 ovary tapi ovary you sihat. Seronok dengar cerita ni sebab kan Hanis cerita pun dalam keadaan yang tenang. Lepas tu positif. Hanis memang macam ni Hanis. Ya weh, sangat. Kalau dulu kau kenal dia lagi lah, dia macam sangat, dia punya keceriaan tu. Dia macam kalau kita kenal dia macam sebulan baru kan, rasa macam dah rapat gila and dia boleh pergi travel semua sekali, pergi Penang daripada Merbuk tu. Hai. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada kisah Hanis tu lah, kepada pendengar kanser yang di luar sana terutamanya, kita bila dapat tahu pasal kalau kita menghidap kanser ataupun penyakit-penyakit lain kan, memanglah kita akan rasa macam dunia kita gelap untuk seketika dan ada ketika kita akan rasa macam nak mati lah, apa guna aku hidup lah, sakit lah, tak boleh lah macam ni, biarlah daripada nak susahkan orang dengan diri sendiri. Tapi at the end of the day, benda tu hanyalah fasa sementara dan kita kena bangun balik, bangkit semula and stay positif. Dan kita kena ingat macam apa pun yang Tuhan bagi,
adalah setiap ujian yang Tuhan bagi tak akan pernah melebihi kemampuan kita. Jadi aku percaya Tuhan bagi ujian ni dekat Hanis dan juga penyakit kanser yang lain sebab Tuhan tahu yang diorang mampu menghadapi cubaan ni. Tengok macam Hanis. Dia manage to do it in such a positive way. So congratulations. So aku harap like macam semua pesakit kanser dekat luar sana pun like macam cuba untuk bolehlah diharapkan stay positif macam Hanis and live life to the fullest. Sebab at the end of the day you will see the rainbow. I hope so. Nak share kepada macam orang yang baru didiagnose kanser ataupun sekarang ni tengah menjalani rawatan ke apa ke, daripada saya, bekas pesakit kanser yang dah survive, saya nak share macam kalau didiagnose, teruskan rawatan, tolong jangan menidakkan rawatan. Terutama sekali kemoterapi. Walaupun orang lain cakap kemoterapi sakit, kemoterapi tu lagi membuatkan kau tak sihat, lagi buatkan badan kau sakit. No. Mungkin satu-satu rawatan yang boleh membantu untuk menghapuskan kanser. Jadi just go for it. Memang dia sakit tapi dia membantu. Just continue je. Kena positif masa kemoterapi, continue. Just continue. Sebab saya pernah dengar cerita, ada orang, sebab dia sangat takut dengan orang, lepas orang cakap yang kemoterapi tu sakit, apa semua, dia tak nak buat. Dia just reda je, menunggu sakit dia semakin teruk dan macam menunggu untuk pergi je. No. Just continue chemo. Chemo okay je. Bila masa lagi kalau kita nak rasa orang manjakan kita, just go for it. Betul. Setuju. Tapi kan Anis punya share tadi, Mira ni nak jadi apa, orang cakap nak jadi mulut-mulut netizen sekejap. Okay, contohlah kata-kata Anis tadi kan, ada orang cakap kan, kau boleh lah kanser kau kanser ovari, aku kanser yang orang cakap kanser yang nak mati je. Macam mana pula Anis akan tepis orang macam tu? Alhamdulillah masa tu sebab diagnose tu, bila lepas operate tu diorang terus diagnose yang kanser tu dekat stage 2 masa tu. Memang masih awal tapi still need treatment. Kalau sebab masa tu dalam masa seminggu terus bilangan tu terus naik mendadak sampai 4,000. Macam tu, memang rapid sangat dia punya shifting tu. Kita jangan compare kita dengan orang lain. Tapi apa lagi yang kita boleh buat kalau kita tak membuat rawatan? Kita back balik yang macam saya cakap tadi, perspektif Islam. Kalau kita sakit, kita tak berubat, kita dikira berdosa. Sebab berubat itu adalah ikhtiar kita sebagai orang Islam yang sakit. Jadi kalau kita menunggu je dan tak teruskan, tak boleh. Maybe masa tu itu je the only solution, the only choice, iaitu meneruskan rawatan. Ada hikmah. Nampaknya masa dah sangat menceburui kita lah. Kita dah sampai ke penghujung podcast Kotak Suara pada episod kali ni. Sebenarnya cepat, betul kan masa berjalan, Mira? Tak rasa puas pula borak dengan Hanis hari ni. Tapi tak apa, insyaAllah ada rezeki kita akan jemput Hanis lagi. Kami nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi join podcast pada hari ni. Terima kasih juga sebab jemput. Okay. Simple je. Itulah aku macam tunggu macam okay. Jadi lepas ni kalau para pendengar podcast kat luar sana ada cadangan topik ke untuk kami bincangkan, boleh DM atau komen di Insta Kotak Suara FM ataupun boleh je terus tweet personally ke Twitter Mira. Twitter, type je Sri Syamira ataupun SS Mira Raza. Mira selalu tweet pasal podcast dekat Twitter. So korang cari je podcast Kotak Suara. Nanti keluar lah Mira. Ataupun boleh je korang contact Farah juga di Instagram Farah, FARALONAA, Faralona. Jadi kami perlukan suara-suara anda semua. Jadi tolonglah bagi cadangan supaya kami boleh menghidarkan topik-topik yang menarik untuk dibincangkan dan didengari oleh anda. Betul. Sebenarnya untuk jadi positif ni bukan mudah ya. Tapi yang penting kena latih diri untuk jadi positif. Jangan tak cuba langsung. Okay guys, sampai sini sahaja podcast kita. Jangan lupa ikuti kami di Insta Kotak Suara FM dan juga dengarkan kami di Spotify. Boleh klik link dekat bio Insta kami. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Hanis. Bye.